Pada hari Jumaat, 15 Mei 2020, Dewan Perniagaan Minoriti (MBC) menerima laporan dan rungutan beberapa ahli kami yang menyatakan bahawa warga asing yang diusir keluar oleh Kementerian Wilayah Persekutuan dan DBKL dari Pasar Borong Kuala Lumpur di Selayang sedang bebas berniaga secara haram di kawasan Majlis Perbandaran Selayang yang berada hanya 2 km dari Pasar Borong KL. Untuk menentukan kesahihan aduan ini, maka keesokan harinya iaitu pada 16 Mei 2020, saya sendiri terpanggil untuk turun padang dan hasilnya saya dapati perkara ini benar. Kawasan tersebut terletak di Wan Selayang dengan diawasi oleh Samseng, manakala pintu masuk dijaga oleh pengawal keselamatan yang mengawal kemasukan kenderaan ke dalam kawasan tersebut. Hanya kenderaan tertentu sahaja yang dibenarkan masuk dan jalan masuk pula dipenuhi lori dan beberapa pekerja asing yang sedang menolak troli yang dimuatkan dengan sayur. Saya sampai di sana pada waktu off-peak, jadi beberapa peniaga warga asing sahaja yang masih beroperasi. Namun, meja-meja yang terlipat di sana membuktikan bahawa ada lebih ramai yang berniaga pada waktu pagi. Sayur-sayuran hanya dijual kepada pembeli yang dikenali sahaja. Hubungan penjual-pembeli ini wujud semasa warga asing ini berniaga di Pasar Borong KL di Selayang. Orang yang tidak dikenali dilihat dengan penuh curiga dan sentiasa diawasi. Jadi, video ini saya rakam secara sembunyi bagi mengurangkan risiko keselamatan ke atas diri saya sendiri. Saya amat kecewa melihat keadaan ini kerana warga asing bebas berniaga di dalam sempadan negeri Selangor tanpa tindakan oleh pihak berkuasa. Siapa yang berikan mereka tempat untuk berniaga? Siapa yang melindungi mereka? Mengapa mereka masih berani berniaga secara terang-terangan walaupun media menyiarkan isu perniagaan haram warga asing ini setiap hari? Apakah wujud unsur-unsur tangan ghaib yang melindungi mereka? Saya tidak faham. Jika saya yang bukan tinggal di Selayang boleh tahu perkara ini, masakan PDRM Daerah Gombak, Majlis Perbandaran Selayang, MPS, Ahli Parlimen Selayang dan Adun Taman Templer boleh terlepas pandang. MBC menuntut penjelasan dari Ahli Parlimen, Adun, MPS dan PDRM kawasan Selayang mengenai perkara ini dalam kadar segera. Harus saya ingatkan bahawa ini bukan isu politik. Bagi saya ini adalah isu ekonomi dan keperluan hidup asas rakyat Malaysia yang semakin terhakis kerana kerakusan warga asing haram. MBC akan terus memperjuangkan hak rakyat tempatan yang dirampas oleh warga asing. Maka di atas sebab itu, kami mengalu-alukan maklumat dari orang awam mengenai perniagaan yang dimiliki oleh warga asing tanpa izin seperti ini. Sudah sampai waktunya kita bertindak. Muhammad Zulkifli bin Abdul Fattah, Setiausaha Agong Dewan Perniagaan Minoriti MBC. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Muhammad Zulkifli bin Abdul Fattah. Saya Setiausaha Agong bagi Dewan Perniagaan Minoriti. Jadi hari ini kita buat sedikit tinjauan tentang peniaga-peniaga, warga-warga asing yang dihalau daripada Pasar Borong Selayang. Kami mendapat maklumat beberapa hari lepas yang diorang dah datang dekat area Selayang. Lebih kurang 2 km saja daripada Pasar Borong Selayang. Dan bila laporan dibuat, bila kita buat laporan terhadap warga asing ni dekat Majlis Perbandaran Selayang, tiada tindakan diambil. Sampai sekarang belum ada apa-apa tindakan diambil lagi. Jadi tujuan saya buat ni adalah untuk membuktikan yang warga-warga asing ni sebenarnya sedang berniaga dekat sini. Kita dah sampai dekat tempat ni. Tempat ni dia ada kawalan, ada security guard dekat depan. Kita cuba lepas sekarang. Kita dekat kompleks Selayang. Dia kena masuk dalam kompleks Selayang ni. Ada security kat depan. Ya.
Okey, baik, kami baru keluar daripada tempat ni. Dia kalau nak cakap secara tepat, dia Batu 8.5 Jalan Ipoh. Batu 8.5 Jalan Ipoh, Kompleks Selayang. Betul-betul tepi Jalan Kuching ni. Dia ada lorong di antara Proton. Kita pergi sajalah, try beli limau sikit. Okay, bila kita keluar daripada building tu, terus Jalan Kuching. Jalan Kuching, exit Jalan Ipoh. Baik, seperti yang kita lihat tadi, peniaga-peniaga ni mengikut maklumat yang kita dapat, pada waktu pagi lagi ramai peniaga dekat sana. Ada jual ikan, ada jual ayam, semua ada pada waktu pagi. Dan sekarang petang sikit, kita sampai sini lebih kurang pukul 2.30 macam ni. Dia ada 2-3 peniaga, tapi kebanyakannya sayur. Macam yang kita lihat dalam klip tadi, ada juga warga negara Malaysia dekat sana. Tapi kita tahu tujuan diorang ada kat sana hanya untuk memberi perlindungan kepada peniaga-peniaga warga asing ni. Peniaga-peniaga ni dulu berada di Pasar Borong, sekarang dia orang dah pindah daripada kawasan DBKL masuk kawasan MPS. Saya tak tahu tujuan kenapa mereka buat macam tu, dan siapa yang lindungi mereka dekat MPS. Saya harap tindakan dapat diambil secepat mungkin. Terima kasih. Apakah yang begitu pentingnya pasar ini sehingga kan dijaga oleh samsing-samsing? Mengapa pihak berwajib seperti indah tak indah pada laporan itu? Benarkah perniagaan ini hanya berkisar kepada jual beli sayuran saja? Pusatnya edaran dadah, pusatnya gangsterism, pusatnya perdagangan manusia, salah satunya adalah di Selayang, Pasar Borong Selayang. Sila cek, sila buat. Di sana ada gangster Myanmar. Ingat, di sana ada bapa gangster Myanmar. Di sana ada bapa gangster Melayu. Di sana ada bapa gangster Cina dan India. Kenapa mereka boleh selamat selama hari ini? Siapa yang bagi makan? Oh, mereka bersih. Astaghfirullah. Sebab semua tadi, minta maaf, pihak-pihak beruniform yang menjaga selama hari di kawasan itu, semuanya sudah ada fulus lulus, tak ada fulus mampus. Semua sudah kena ini. Sudah kena ini. Yang boleh harap sekarang ni tentera saja. Yang kita takuti sekarang adalah isu Pasar Borong Selayang masih belum selesai. Cuma sekadar untuk meredakan keadaan sahaja. Maklumlah, semasa musim MCO ini, rakyat terlalu sensitif. Bila sudah tenang kembali, mereka mungkin akan kembali semula ke sana. Seperti yang telah dibahaskan sebelum ini, isu ini tidak akan selesai jika yang melindungi mereka ini tidak ditangkap sekali. Mana mungkin dengan menangkap parti yang berniaga haram di sana saja isu ini akan selesai. Jika kita fikirkan mereka itulah produk sindiket tersebut. Kerana mereka masuk ke sini, mereka perlu membayar. Membayar kepada siapa? Sepatutnya kerajaan perlu menghapuskan dalang sendikit ini juga. Dan juga kepada tuan punya tapak perniagaan yang menyewakan kepada pendatang haram juga patut diambil tindakan kerana mereka juga penyumbang kepada permasalahan ini. Ketepikan fahaman politik dulu. Jika kerajaan tidak mampu melakukannya, serahkan kepada pihak tentera. Hanya itu jalan terakhir.